Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni bertemu lagi dalam pembelajaran sirah tahun 5. Kita masih lagi dalam unit 1. Untuk sambungan hari ini kita akan fokuskan tentang Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Baik. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita akan tengok objektif pembelajaran kita hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat pertama menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedua, menyatakan kepentingan peristiwa hijrah. Jadi hari ini kita akan fokuskan pada dua. Tadi tentang ketibaan Nabi di Quba dan di Madinah, juga kepentingan peristiwa hijrah. Anak-anak boleh merujuk ke surat 138 dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 5. Baik. Aktiviti hari ini, murid mendengar dan melihat video keterangan guru. Baik, kita teruskan pada sesi pembelajaran kita hari ini. Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Baik. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, kita dapat lihat dalam episod sebelumnya bagaimana Nabi dikejar, kemudian Nabi dan Abu Bakar dibawa oleh Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik yang diupah untuk menunjukkan satu jalan rahsia, jalan yang jarang dilalui oleh orang lain, untuk pergi ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Quba ni suatu perkampungan atau satu kawasan yang berada tidak jauh dari Madinah. Dia dah hampir daripada Madinah tapi belum sampai di Madinah. Sampai di sana, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Ini juga kita perlu tahu, masjid pertama dalam sejarah Islam. Ini dibina oleh Rasulullah dan umat Islam. Sebab di situ penduduk Quba pada waktu itu majoritinya telah memeluk Islam. Jadi Nabi membina masjid yang pertama yang terdapat dalam sejarah Islam, iaitu masjid itu dinamakan Masjid Quba. Nama masjid itu Masjid Quba. Ini gambar dia. Ini zaman sekarang lah, dah moden. Kalau pada awal dulu, masjidnya dibina daripada tanah liat, daripada pelepah-pelepah tamar atau pokok-pokok kurma. Batang pokok kurma tu, batang tamar tu jadikan tiang, tanah daripada tanah liat, bumbung daripada pelepah-pelepah tamar. Jadi itu masjid yang tapi pada zaman sekarang telah direnovate dan sebagainya, telah jadi satu masjid yang agak cantik lah di Quba, di kawasan Quba. Jadi masjid ni diambil sebenarnya nama tempat tersebut, dinamakan Masjid Quba. Setelah selesai di Quba, Nabi meneruskan perjalanan. Ini segala info tambahan. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, sebenarnya Nabi Muhammad, selepas di Quba, Nabi Muhammad singgah di satu perkampungan bernama perkampungan Bani Salim bin Auf. Ini dalam konteks ada, Ustaz sekadar bercerita. Ini dalam kitab sirah ada. Nabi Muhammad singgah di satu perkampungan Bani Salim bin Auf, yang di mana sebenarnya kampung ini pun majoriti telah memeluk Islam. Dan kenapa Nabi singgah? Sebab diriwayatkan bahawa kampung ini ada hubungan kaitnya dengan keluarga Nabi di sebelah ibu. Ada kira macam saudara mara jugalah Nabi di sebelah ibunya. Jadi di perkampungan Bani Salim bin Auf ni, Nabi mendirikan solat Jumaat yang pertama bersama penduduk-penduduk kampung Bani Salim bin Auf. Selepas selesai solat Jumaat, barulah Nabi terus meneruskan perjalanan untuk ke Madinah. Pada 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian, baginda dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan baginda disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Masa ni ketibaan Nabi ni disambut dengan gembira oleh para sahabat. Sebab para sahabat kan semua dah daripada Mekah tu telah berhijrah awal lagi kan, daripada Nabi antara orang yang terakhir bersama Abu Bakar yang sampai ke Madinah. Dan juga oleh penduduk Madinah. Masa itulah kita dapat famous dalam riwayat mengatakan Nabi disambut oleh qasidah, oleh gendang dan sebagainya. Antara riwayat yang masyhur mengatakan mereka sambut Nabi dengan nyanyian qasidah, Qala al-badru alayna. Ini anak-anak boleh carilah dalam YouTube, banyak lagu dan qasidah-qasidah. Jadi setelah sampai di Madinah, antara perkara yang Nabi
buat yang pertama, antara yang awal Nabi buat, baginda mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Okey. Anak-anak perlu tahu kaum Muhajirin dan Ansar ini memainkan peranan penting dalam sejarah awal Islam, dan bagaimana Nabi menunjukkan satu kesepaduan umat. Di antara Muhajirin ini adalah orang-orang Islam ataupun sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah. Diambil kata pada Hajara, itu Muhajirin, orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Ansar ni bermaksud penolong ataupun pembantu, ataupun orang-orang yang membantu atau orang-orang yang menolong. Jadi Ansar ni adalah penduduk asal Madinah, yang di mana gabungan daripada dua suku yang terbesar di Madinah, iaitu suku Aus dan suku Khazraj. Maka Nabi persaudarakan mereka dulu masa peristiwa Aqabah tu. Mereka masuk Islam pada awalnya. Aus dan Khazraj ni kita dapat tahu mereka ni saling berperang, walaupun sama di Madinah ni mereka saling berperang, mereka bergaduh walaupun perkara yang kecil. Tapi apabila mereka telah masuk Islam, mereka bersatu. Jadi mereka digelar sebagai kaum Ansar. Dan apabila dua suku tersebut telah bersatu, Nabi satukan pula dua golongan kaum, iaitu Muhajirin yang orang-orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan juga orang-orang Ansar yang memang penduduk asal Madinah. Dan situ menunjukkan membentuk satu masyarakat Islam yang besar. Di mana waktu itu barulah orang-orang Yahudi pada waktu itu, walaupun sebelum kita tak tahu mereka adalah golongan minoriti di Mekah, golongan yang sedikit, tapi mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai pentadbiran dan sebagainya. Barulah ketika umat Islam ini bersatu, Muhajirin dan Ansar, barulah mereka berasa tergugat. Sebelum ni mereka lah orang-orang yang melagakan Aus dan Khazraj, sehingga mereka berperang. Aus dan Khazraj ini saling berperang. Orang Yahudi lah yang berdikar senjata dan sebagainya. Tapi bila datangnya Islam, Rasulullah saudarakan Muhajirin dan Ansar, kaum Yahudi ini terasa tergugat. Tapi ada juga orang-orang Yahudi ni yang masuk Islam. Okey, tu nanti kita boleh, anak-anak boleh carilah cerita tentang orang-orang Yahudi di Madinah ni. Ada banyak suku dia pula, ada Bani Quraizah, Bani Nadir dan sebagainya. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang berasal pada orang Yahudi ni yang famous bila masuk Islam. Ada menjadi sahabat dekat Nabi, antaranya Abdullah bin Salam dan sebagainya. Okey. Dan perkara kedua yang Nabi buat, bila sampai di Madinah, baginda membina masjid yang dikenali sebagai Masjid An-Nabawi ataupun Masjid Nabi. Masjid An-Nabawi ataupun dikenal sebagai dalam bahasa Melayu panggil Masjid Nabi. Ini gambar dia. Ini sama juga, ni gambar yang terkini. Kalau zaman dulu masih lagi dalam zaman Nabi, dibuat juga daripada pelepah tamar, daripada tanah liat dan sebagainya. Tapi zaman sekarang telah direnovate oleh kerajaan Arab Saudi. Dia cantik macam ni. Okey. Dan kisah pembinaan Masjid Nabawi ini, Nabi Muhammad membeli sebidang tanah oleh dua orang anak yatim, iaitu ada riwayat mengatakan nama dia Sahal dan Suhail, ada juga mengatakan Sahal dan Sahil. Nabi beli tanah pada anak yatim tersebut, walaupun anak yatim tu mereka nak bagi free je, sebab mereka pun telah beriman pada Allah, pada Rasulullah, pada Rasulullah kan. Mereka sayang pada Rasulullah, mereka nak bagi free, tapi Nabi kata tak nak. Kata Nabi nak beli sebab Nabi nak membina masjid Nabi, masjid Nabi sendiri. Jadi Nabi beli. Jadi setelah dibeli, di atas tanah tersebutlah dibina Masjid Nabawi. Dan di samping Masjid Nabawi juga dibangunkan rumah Nabi dalam kawasan berhampiran Masjid Nabawi. Okey, baik. Seterusnya, kepentingan peristiwa hijrah. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Masa ini dah tak ada tekanan, tak ada gangguan lagi pada kafir Quraisy dan sebagainya. Orang Islam dapat bebas mengamalkan ajaran Islam. Okey, nombor dua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman dan damai. Okey, ini kita tahu rakyat Madinah ni pelbagai kaum. Ada orang Islam, ada orang Arab, ada orang Yahudi, ada agama Islam, ada Kristian, ada Yahudi, tapi mereka hidup aman damai, mengamalkan agama masing-masing. Tak ada tekanan, tak ada penindasan. Okey, nombor tiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Ini tak ada lagi gangguan, baik dari segi senjata dan sebagainya, dapat disebarkan secara meluas. Okey, nombor empat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Ini negara Madinah jadi satu negara yang maju dan digeruni sampai
berita pengkhabaran tentang Madinah ni sampai pada kerajaan Rom dan Parsi. Pada waktu itu Rom dan Parsi adalah satu antara kuasa besar yang menguasai dunia, sampai mereka pun gerun dengan peningkatan ataupun kemajuan yang dicapai oleh Madinah di bawah pemerintahan Rasulullah. Nombor 5, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi dakwah. Bagaimana Nabi Muhammad kita dapat lihat bermula pada Mekah. Di Mekah tak dapat berkembang, tekanan oleh kaum kafir Quraisy dan sebagainya. Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah bersama orang-orang Islam. Akhirnya orang Madinah menerima Islam, membentuk satu komuniti ataupun masyarakat Islam yang lebih besar dan yang lebih kuat. Dan akhirnya di hujung sebelum Nabi wafat, akhirnya Nabi Muhammad bersama para sahabat dan orang Islam dapat menawan semula kota Mekah. Itu nanti anak-anak boleh lihat nanti. Nanti kita akan masuk bab Fathul Mekah nanti di akhir-akhir sebelum Nabi Muhammad wafat. Wallahu alam. Untuk aktiviti murid, Ustaz untuk kali ini tidak ada latihan. Latihan akan diberikan apabila anak-anak masuk ke sekolah nanti. Sebab di sini pun masih ada lagi bab yang belum berakhir. Ada iktibar yang kita belum masuk lagi bab tentang subtopik iktibar. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan macam biasa boleh hubungi Ustaz di email, di Telegram atau WhatsApp ataupun di media sosial yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.